Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam 31 hari bulan Ogos 2020 Masihi bersamaan dengan 12 Muharram 1442 Hijrah. Salam kemerdekaan Malaysia yang ke-63. Malaysia prihatin. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini, Fadli Halim, untuk membacakan siri pemikiran Dr. Yusuf Al-Khardawi, Masa dalam Kehidupan, Manusia dalam Kerugian, kecuali yang sabar dan berbuat kebaikan. Bersama dengan bab 17, keasyikan dengan masa sekarang. Terdapat sekumpulan manusia yang melihat masa silam dan tidak memandang kepada masa hadapan. Mereka hidup untuk hari dan waktu sekarang. Masa yang sudah berlalu dan perkara yang sudah berlaku dianggap sudah mati. Pada mereka, perkara yang sudah mati tidak perlu diambil peduli dan difikirkan lagi. Pada mereka, masa hadapan adalah sesuatu yang gaib, iaitu sesuatu yang tidak diketahui. Justru, tidak sepatutnya manusia yang memandang kepada realiti menghubungkan diri dengan perkara yang tidak diketahui. Ini kerana ia ibarat membina binaan di atas pasir dan menulis di atas angin. Golongan itu dilalaikan oleh keasyikan masa sekarang daripada memandang ke arah masa hadapan. Ia sama seperti mereka juga dilalaikan daripada mengambil faedah daripada masa lepas. Mereka hanya menjadi generasi hari ini dan kehidupan di dunia sahaja. Selain itu, mereka tidak memberi perhatian kepada urusan akhirat. Ini kerana ia adalah urusan masa hadapan. Mereka tidak mengambil peduli dengan sejarah dan warisan kerana ia adalah perkara yang sudah berlalu dan berakhir. Golongan yang termasuk dalam generasi ini adalah mereka yang tidak memikir dan mengambil peduli tentang waktu, kecuali waktu-waktu yang ada sekarang. Mereka menggunakan dan bersukaria dengan waktu sekarang tanpa menyusahkan diri mereka bagi mengimbau masa lepas ataupun memikirkan masa hadapan. Golongan yang menyokong sikap seperti ini berhujah dengan kata-kata penyair, apa yang sudah berlalu sudah hilang, dan benda yang dicita-citakan sesuatu perkara gaib. Dan untukmu waktu yang kamu berada sekarang ini, kata-kata ini sesuai jikalau diucapkan oleh golongan yang beriman dengan kebendaan. Sekiranya tidak ada waktu untuk manusia kecuali waktu sekarang sahaja. Kenapa ia disia-siakan? Kenapa ia tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah SWT, menolong kebenaran, melakukan kebaikan dan menyebarkan perkara baik? Oleh itu, serangkap syair ditujukan kepada sebahagian daripada golongan soleh. Kehidupan ini adalah suatu benda yang tidak berharga. Orang yang jahil dan tertipu yang memilihnya. Apa yang sudah berlalu sudah hilang, dan benda yang dicita-citakan suatu perkara gaib. Dan untukmu waktu yang kamu berada sekarang ini. Sebenarnya sekira kita menganalisis dan meneliti masa sekarang, ia hanya suatu garisan khayalan antara masa lepas dan masa hadapan. Ini yang mendorong sebahagian dari penyair mengungkapkan masa hanyalah dua keadaan, merenungi masa lampau dan memikirkan masa yang masih ada. Ungkapan ini membawa maksud mereka memansuhkan masa sekarang, tetapi sepatutnya dia menjedari pada tanggapan manusia, masa sekarang adalah masa yang berkaitan dengan suatu waktu pada masa hadapan, dan manusia menganggap seolah-olah waktu itu sudah pun datang pada waktu sekarang. Bab 18. Pandangan yang benar terhadap masa. Pandangan yang benar terhadap masa adalah pandangan yang merangkumi masa lepas, masa kini dan masa hadapan. Manusia perlu melihat masa lepas bagi mengambil pengajaran daripada peristiwa dan sunnatullah yang berlaku kepada umat terdahulu. Masa lepas adalah bekas yang menyimpan segala peristiwa dan pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat
137 hingga 140. Sesungguhnya sudah berlaku sebelum kamu peraturan pertaruhan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang yang mendustakan rasul-rasul. Al-Quran ini adalah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran untuk orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamu orang yang adalah yang tertinggi darjatnya. Jikalau kamu orang yang beriman, jikalau kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum musyrik itu adalah mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan itu adalah keadaan hari-hari kamu gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang beriman dan sebaliknya, dan supaya Allah jadikan sebahagian antara kamu orang yang mati syahid, dan Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Dan beberapa banyak daripada Nabi sudah berperang. Maksud ayat lagi surah Ali Imran ayat 146. Dan beberapa banyak daripada Nabi-Nabi sudah berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak berasa lemah semangat atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Dan mereka tidak mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang yang sabar. Maksud surah Al-Hajj ayat 46, yakni, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka menjadi orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dada. Sebarang pembaharuan bukanlah kita harus mengambil pengajaran daripada kisah umat terdahulu yang mengandungi ilmu pengetahuan, adab dan budaya. Melalui kisah umat terdahulu, kita dapat memilih apa yang dapat diambil sesuai dengan zaman keadaan kita sekarang. Dalam sebuah hadis ada menyebut, ucapan yang berbentuk hikmah adalah barang yang hilang daripada orang mukmin. Di mana dia mendapatkannya, maka dialah yang berhak memilikinya. Tindakan meninggalkan perkara yang lepas semata-mata kerana ia adalah perkara yang lama, bukan satu tindakan yang betul. Terdapat perkara yang lama tetapi memiliki keistimewaan dan kelebihan yang secara semula jadinya tidak memerlukan kepada sebarang pembaharuan. Bukankah kelebihan Al-Quran adalah yang ia kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak luput di telan zaman? Bukankah kelebihan Kaabah adalah kerana ia menjadi rumah tua yang sentiasa dikunjungi sepanjang zaman? Al-Quran tidak dipengaruhi, Kaabah tidak dipengaruhi, dan kebenaran juga tidak dipengaruhi. Para penyokong pembaharuan bersikap melampau ketika mereka berpaling daripada setiap perkara lama dan mengalu-alukan perkara baru. Sedangkan sebahagian daripada perkara itu ada yang sangat bermanfaat dan ada yang membawa kepada keburukan. Seorang penyair Arab dan Islam, Mustafa Sadiq Al-Rafi'i, mengherdik mereka dalam ungkapan, mereka berkeinginan bagi mempengaruhi agama, bahasa, matahari dan bulan. Syauqi, iaitu raja syair Arab, dalam menggambarkan tentang Al-Azhar, mengkritik musuh beliau yang terdiri daripada golongan-golongan yang menyokong pembaharuan. Jangan kamu mengambil langkah golongan yang membawa fitnah, yang mana mereka mendapati setiap perkara yang lama patut ditolak. Sekiranya mereka berpeluang dalam penghimpunan, mereka mengkritik sesiapa yang sudah meninggal daripada golongan yang lalu. Juga mereka yang sudah lanjut usianya. Bahkan setiap mereka yang memberi jasa di masa lalu, mereka jatuhkannya. Dan apabila mereka ke depan bagi melakukan pembangunan, mereka tidak dapat melakukannya. Lama dan baru adalah dua perkara subjektif. Satu perkara lama kepada satu kaum mungkin dianggap sebagai satu perkara baru kepada kaum yang lain. Perkara yang baru dalam sesuatu keadaan dianggap lama dalam keadaan yang lain. Sesuatu yang baru tidak kekal, baru untuk selama-lamanya. Perkara yang lama pada hari ini adalah lama pada hari semalam.
dan perkara yang baru pada hari ini akan menjadi lama pada hari esok. Justeru setiap hari yang berlalu memerlukan penilaian supaya setiap Muslim dapat menilai diri sendiri. Apakah yang dilakukan pada hari ini? Kerana apakah dia melakukan sesuatu tindakan itu? Apakah yang dia tinggalkan? Dan kenapa dia meninggalkan perbuatan itu? Sepatutnya soalan-soalan ini ditanya sebelum kita tidur. Saat menilai diri sebagai persiapan bagi meningkatkan kemanusiaan adalah satu ketika manusia menggunakan akal bagi mengadili nafsu, menjadikan hati sebagai hakim terhadap nafsu. Manusia beriman menjadikan iman sebagai polis yang sentiasa menjaga dan memeriksa, dan seseorang hakim yang sentiasa mengadili. Mendahului cara ini, seseorang Muslim itu dijauhkan daripada nafsu yang menyuruh untuk berbuat kejahatan kepada jiwa yang mencela tuannya setiap kali dia melakukan perkara terlarang ataupun melengah-lengahkan sesuatu suruhan. Dalam sebuah hadis yang sudah disebut sebelum ini, orang yang berakal mesti ada 4 masa, antaranya masa menghitung diri sendiri. Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan, hitung diri kamu sebelum kamu dihitung dan ditimbang amalan kamu sebelum kamu ditimbangkan. Apabila malam menjelang, beliau akan memukul kedua-dua tapak kakinya dan berkata kepada dirinya, apakah yang kamu lakukan pada hari ini? Seorang tabi'in yang agung iaitu Maimun bin Mihran berkata, seorang bertemu perhitungan yang dahsyat lebih daripada perhitungan raja yang zalim dan rakan kongsi yang gedekut. Hasan Al-Basri berkata, orang beriman sentiasa menguasai diri dan dihitung oleh Allah. Hisab sesuatu kaum yang menghitung itu akan diringankan untuk kaum yang menghitung dirinya di dunia. Kesengsaraan hisab pada hari kiamat berlaku ke atas kaum yang tidak menilai urusan mereka di dunia, kemudian menafsirkan perhitungan diri dengan berkata, orang beriman apabila didatangi perhitungan diri oleh sesuatu yang menghairankan diri lalu berkata, demi Allah, engkau membuatkan aku hairan dan engkau mendatangkan apa yang aku hajati. Tetapi amat jauh sekali dipisahkan antara aku denganmu. Ini adalah perhitungan sebelum sesuatu amal. Hasan Al-Basri berkata lagi, apabila dia tidak melakukan sesuatu, dia menilai dirinya dengan berkata, apa yang aku inginkan dengan perkara ini? Demi Allah, sekiranya tiada alasan, aku tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. InsyaAllah, ini adalah penilaian sebelum sesuatu amalan. Sesiapa yang tidak menyoal dirinya pada setiap hari perlu menyoal dirinya setiap beberapa hari ataupun setiap minggu supaya dia mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan belum dilakukan. Kemudian kita perlu bermuhasabah pada setiap penghujung setiap bulan dan begitu juga pada penghujung setiap tahun, iaitu ketika menyambut tahun baru. Kita perlu menilai kembali apa yang sudah kita lakukan dan memperbaiki hari-hari mendatang. Ia seperti kita menutup akaun apabila kita tiba hari untuk tahun ini. Terdapat beberapa perkara bid'ah yang pelik dicipta oleh orang barat. Malangnya perkara itu diikuti oleh orang Islam. Apa yang paling menyedihkan, perkara bid'ah itu diikuti oleh orang Islam. Perkara bid'ah itu adalah sambutan seperti hari lahir. Setiap kali umur meningkat pada setiap tahun, mereka melakukan sambutan besar dengan menghidangkan makanan dan minuman lazat. Namun begitu, terdapat setengah umat Islam bersetuju dengan budaya menyalakan lilin mengikut usia, memandangkan api lilin itu, bertukar-tukar ucapan tahniah dan hadiah. Amalan ini langsung tidak mempunyai sebarang bukti daripada Allah SWT. Manusia berakal perlu mengambil kesempatan pada penghujung setiap tahun bagi membuatkan penilaian. Contohnya, seorang peniaga yang bijak pasti menyemak rekod hasil dan hutang perniagaannya pada setiap penghujung tahun. Peniaga itu pasti melihat apa yang baik dan tidak baik supaya dia mengetahui berapa banyaklah hutang yang dialami dan mengharapkan daripada Allah SWT supaya hari esok lebih baik dari semalam.
Setiap kali satu bulan berlalu, manusia berakal pasti menilai dan mengingatkan diri bahawa Allah SWT pasti menyoal dirinya. Satu tahun bukan satu tempoh masa yang pendek, tetapi ia adalah setahun, iaitu 12 bulan. Satu bulan bersamaan dengan 30 hari, satu hari bersamaan 24 jam, satu jam bersamaan 60 minit dan satu minit bersamaan dengan 10 saat. Setiap saat adalah satu nikmat daripada Allah SWT yang dikurniakan kepada kita. Ia juga satu amanah Allah SWT yang diberikan kepada kita. Manusia berakal pasti bersedih dengan kerugian umur yang terdapat dalam cacatan amalannya. Setiap hari yang berlalu ibarat sehelai daun daripada pokok. Akhirnya, ia tumbang. Semoga Allah SWT merahmati Hasan Al-Basri yang menyatakan, "Wahai anak Adam, kamu adalah himpunan hari-hari. Setiap kali berlalunya satu hari, berlalulah sebahagian daripada kamu." Abu Ali Al-Daqqaq menyatakan, setiap hari yang berlalu mengambil sebahagian daripada usiaku, meninggalkan dalam hatiku suatu penyesalan. Kemudian ia berlalu. Penyair berkata lagi, kadang-kadang seseorang itu suka dengan berlalunya malam-malam hari. Hakikatnya, pemergian itu adalah satu pemergian. Penyair yang lain berkata, kita bergembira dengan hari-hari yang kita lalui. Pada hakikatnya, setiap hari yang berlalu itu adalah sebahagian daripada usia kita. Ini adalah yang sepatutnya difikirkan oleh manusia berakal. Tetapi mereka yang berakal di dunia ini begitu sedikit. Semoga dengan perkongsian tadi dapatlah kita manfaatkan, kita kongsikan kepada sepelusuk umat, rakyat, semua manusia di dunia ini. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan iktibar mengenai masa sekarang dan masa yang akan datang. Kenangilah setiap masa yang berlalu. Kenangilah ianya setiap sebelum kita menutupkan mata berehat ketika malam, sebelum melati tahajud, subuh menjelma. Mohon maafkan kekhilafan. Fadli Halim yang menyampaikan audio ini, pesanan ini daripada siri pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardawi. Doakan keampunan kepada insan hina dina ini. Limpahkanlah kurniaan rezeki yang melimpah ruah, keuangan yang bersesuaian dengan kegunaan. Sekian, Fadli Halim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.